ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, hari ini kita mula dengan program Celik Al-Quran. Program yang ana telah beberapa lama fikirkan dan Alhamdulillah hari ini menjadi kenyataan. Jadi tujuannya dalam program ini adalah mudah sebenarnya. Tujuannya sebab ia ada matlamat yang pada ana lah ya, yang penting ya, iaitu untuk memberikan kefahaman Al-Quran kepada semua umat Islam yang mana yang memerlukan, yang mana biasanya lah kita ini banyak bercita-cita untuk baca Al-Quran, bercita-cita untuk memahami Al-Quran, beli terjemahan, ataupun bercita-cita untuk belajar tafsir, pergi ke kuliah-kuliah, tetapi separuh jalan dah berhenti. Sebab apa? Banyak perkara yang kadang-kadang tidak diperlukan tidak diperlukan yang disebut. Jadi yang tujuan ana buat ini, kelas ini ataupun kuliah ini, sedikit-sedikit insya-Allah kita bantu semua yang nak baca Al-Quran tu, nak baca terjemahan, nak faham sedikit sebanyak tentang Al-Quran, nak ambil daripada Al-Quran tu, sini insya-Allah ana akan bantu. Sebab apa? Sebab Quran seperti ana baca tadi masa pembuka buka tadi, khutbatul hajah, ada kata-kata yang Nabi sebut, iaitu fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik kata-kata, sebaik-baik kalam ialah kalam Allah. Sebaik-baik kalam ialah kalam Allah. Nak kata penulis terbaik mana ke, pengarang ke, ataupun orang yang paling tinggi dia punya sastra ke, tiada yang lebih baik daripada Allah SWT, daripada kalamullah. Tiada lebih baik. Jadi itulah yang terbaik yang kita kena faham. Dan bukan hanya terbaik dari segi bahasa, tapi terbaik sebab ia ada hudan, ada petunjuk, ada hidayah. Itu yang kita nak pelajari tu. Tapi bukan dengan cara kuliah tafsir biasa, sebab kuliah tafsir biasa tu kita, agak mendalam,
Ada orang yang boleh memahami, ada yang tak boleh, ada yang rasa terlalu panjang lah cerita je. Kita nak ambil yang kita perlukan, dan masa yang kita ambil pun tidak panjang, insya-Allah. Dan nak remind balik kepada semua bahawa yang kita akan gunakan, insya-Allah, kitab yang kita akan gunakan dalam celik Al-Quran ini, program ini, ialah kitab keluaran Yayasan Restu, dan dicetak oleh Nasrul Quran. Yang ini kitab ini dia panggil Mushaf Mufiq. Bukan nak recommend dari segi kena bayar, saya dibayar ke apa ke, tak ada, bukan. Ini sebab apa? Sebab dia ada dua manfaat di sini yang besar, iaitu dia punya terjemahan. Terjemahannya ada terjemahan lafziyah dan juga ada terjemahan maknawiyah. Dua-dua jenis ada. Sebab ulama kata dan sepakat ulama, bila bab lafziyah mereka kata, kalau kita lihatlah kepada hukum hakam, dia kata haram. Mereka kata haram, tak boleh buat terjemahan lafziyah. Maknanya apa? Bila kita baca macam tu, hukum haram, macam mana kitab ni nak guna ni, boleh ke? Jadi sekarang ni kita katalah, kita nak terangkan, terjemahan lafziyah ni sebenarnya tak boleh kita ambil dia saja. Sebab apa? Bila kita ambil perkataan demi perkataan kita baca macam tu, kita bila gabungkan semua, kemungkinan makna ni tak sampai. Satu. Kedua, dia punya perkataan tu tak ada perkataan yang sama dengan bahasa Arab, yang bahasa kita tak ada sama dengan bahasa Arab yang 100%. 100% tak ada. Contohlah perkataan fitnah lah, kita dalam bahasa Melayu ada perkataan fitnah, dalam itu asalnya bahasa Arab, fitnah. Tapi kita ambil makna fitnah tu ialah memfitnahkan orang. Padahal makna fitnah dalam bahasa Arab lebih luas daripada tu. Fitnah orang tu satu maksud je. Ini yang kita jadi masalah. Sebab apa? Sebab inilah bahasa, perbezaan bahasa menyebabkan kita tak boleh nak letak satu perkataan yang mewakili perkataan Arab tu. Itu sebab terjemahan lafziyah, ulama dalam ulumul Quran, dia kata mustahil dan haram. Tapi anda bukan kata sekarang ni buku ni haram, tak, bukan. Anda kata sini sebab dia ada kedua-duanya. Jadi kita gunakan yang perkata ni untuk kita, dan kita guna sekali dengan maknawiyah dia. Terjemahan kedua-dua ni kena guna. Dan juga kena guna apa yang ada, yang kita dah pelajari, yang anda dah pelajari, ataupun anda rujuk dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi daripada situ barulah anda boleh berani nak cerita apa kandungannya, insya-Allah. Tapi apa yang perlulah, apa yang relevan. Jadi kita tidak panjang-panjang sangat nak bahas pasal tentu ini, tidak. Tapi mudah-mudah. Tapi yang pentingnya, kalau lebih bagus ada kitab Mushaf Mufiq ni, atau asal dia kitab yang ini, dia punya Mufiq ni ada ekstra sikit. Tapi yang dia punya, yang kita nak guna adalah terjemahan lafziyah dengan maknawiyah. Ada juga yang ini dalam, kata silap lah 135 ataupun mungkin lebih lagi. Kalau di sini dia tulis 190, tapi kalau beli di Nasrul Quran di Putrajaya tu 135. Boleh beli online juga, boleh beli online. Dan yang ini, yang ini asal dia. Ini asal dia, tanpa tambahan-tambahan yang kita sebut tadi. Dia adalah terjemahan lafziyah dengan maknawiyah di sebelah tepi. Lafziyah dengan Quran. Jadi yang ini lebih mudah lah kalau kita tak nak yang lain-lain yang campur-campur tu. Jadi tapi saiz dia kecil sikit lah. Saiz dia kecil sikit banding dengan Mufiq tadi. Tapi inilah yang kita akan gunakan, sama ada ini atau ini, sama je. Dia punya lafziyah dengan maknawiyahnya sama bagi dua-dua kitab, dua-dua jenis kitab. Yang ini murah sikit, rasanya 70 ke rasa, RM70 ke RM80, macam tu lah.
Jadi memang dia kata sini, ini dia panggil Al-Quran Karim dan terjemahan lafziyah perkata. Dia dalam bracket perkata. Yayasan Restu ini diterbitkan oleh Yayasan Restu dan dicetak oleh Nasrul Quran. Dicetak oleh Nasrul Quran. Yang ini kitab yang kita guna. Tapi sebelum kita nak masuk ke dalam melihat kepada ayat-ayat Al-Quran ni, kita ada beberapa perkara lah yang kita perlu fikir, kita perlu bincang sikit lah. Kita perlu bincang sikit dan beberapa ilmu yang perlu kita tahu jugalah. Sebab kita macam biasalah, kalau kita nak baca, nak beli buku contohnya, beli buku tentang kita agama ke, kita apa ke, biasanya ada mukadimah, ada cerita tentang penulis ke, atau cerita tentang kenapa dia tulis ke, ataupun tentang umum lah apa yang dia kaji ke. Yang inilah kita nak ada intro sikit pengenalan. Jadi dengan pengenalan tu, ana pilih satu kitab yang ditulis oleh guru ana sendiri, guru ana yang telah ana belajar tafsir dengan dia beberapa lama, Syekh Suhaib Hasan, anak kepada Syekh Abdul Ghaffar Hasan. Dua-dua adalah ulama lah, bapa dia adalah ulama yang mengajar di Universiti Madinah dan dah telah meninggal, dan dia juga Syekh Suhaib sendiri daripada asalnya Pakistan, orang Pakistan, kemudian dia telah belajar di Madinah dan di India dan lain-lain lah di tempat. Baik, jadi kita ambil manfaat sedikit daripada kitab ni. Kitab ni alhamdulillah ada beberapa fakta-fakta yang boleh kita sebutkan. Yang kedua, nak ambil berkat juga bahawa ini adalah kitab guru. Kitab guru, jadi ialah sebagai bersyukurlah dengan adanya guru, maka kita dapat menyampaikan ilmu sikit sebanyak, walaupun kita sebenarnya tak adalah banyak ilmu, tidak banyak ilmu, kita hanya sharing saja, berkongsi ilmu yang ada dalam kitab-kitab, sebenarnya, ada dalam kitab-kitab, kita sharekan. Apa yang kita belajar pun ada juga. Jadi itu yang kita belajar adalah alat. Yang belajar dengan guru-guru semua ni adalah ilmu alat. Ana buat satu umpamaan semalam, iaitu dalam video tu, pengenalan tu cerita tentang gunung. Kalau kita lihat gunung, seorang yang biasa, kita kata, oi, nampak gunung tu? Apa tu? Gunung Kinabalu. Oh, nampak? Apa yang kamu nampak? Gunung, nampak gunung? Dia tak nampak benda lain. Tapi kalau orang tu dia pencinta kepada alam, dia pengkaji, apa dia buat? Dia nampak gunung tu, dia kata, okey, kejap. Dia bawa keluar alat dia, teropong, mikroskop, bukan mikroskop, teleskop nak lihat jauh. Lepas tu dia kaji, dia lukis, satu-satu dia buat. Okey, sini penempatan, sini apa. Dia nilaikan semua apa yang ada dalam gunung tu, pada gunung tu. Dia nampak semua tu dengan alat-alat yang digunakan. Tapi orang yang tak ada alat, tak nampak, dia nampak satu je gunungnya. Itu yang kita kata beza orang yang belajar dengan orang tak belajar, ialah orang belajar dia ada alat untuk memahami. Orang yang tak belajar, bukan mana dia tak boleh faham, boleh diterangkan oleh guru-guru yang mana ada alat tu. Yang ada alat tu boleh membantu. Jadi di situlah kelebihan sikit lah, bukan kata kita ni jadi wali ke apa ke, tidaklah, bukan gitu. Itu bukan begitu maksud dia. Okey, alat. Sebelum masuk ke sini, kitab ni pendek-pendek lah kita nak cerita. Sebelum kita masuk itu, kita kena faham tafsir. Dia ada cara nak tafsir. Kita bukan nak mentafsir, tapi bila mentafsirkan tu, dia ada cara, dan daripada tafsir tu kita dapat buah-buah dia. Buah-buah dia tu yang ana akan sampaikan tanpa melihat kepada banyak tafsir-tafsir tu.
Jadi kita bila lihat banyak-banyak tafsir-tafsir ni, pening kepala lah, dan kuliah jadi panjang. Jadi kadang-kadang kita apalah ni pendapat ini pendapat tu, ni pendapat ni, susah jadi. Dan kita nak ambil apa yang kita perlu, apa yang kita boleh amal, sebab kita ada matlamat nak masuk pergi ke syurga. Kita nak lepasi dunia ni dengan keadaan yang baik, selamat di dunia, dan paling penting lagi selamat di akhirat. Yang itu kita nak. Jadi secara ringkas, tafsir dia ada cara dia. Tafsir mesti nombor satu dengan ayat Quran. Ayat, kita nak tahu ayat Al-Quran, nak tahu makna dia, kadang-kadang dia perlukan ayat lain untuk terangkan. Jadi dia 2 ayat, 3 ayat untuk menerangkan satu ayat. Itu satu. Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua, dia kena tafsirkan Quran itu dengan hadis. Sebab kadang-kadang Nabi terangkan ayat tu, ataupun ada kejadian yang berlaku yang ada dalam hadis, ceritanya ada dalam hadis berkaitan dengan ayat tu, ataupun turun ayat tu sebab hadis ada diterangkan dalam hadis tu. Ialah apa-apa pun hadis menerangkan ayat. Jadi yang pertama tadi, Quran diterangkan oleh Quran. Lepas tu Quran diterangkan oleh hadis. Okay. Lepas tu bila dah lihat pada hadis, dah habis dah tu. Dah habis, mesti itu yang kena cari. Lagi satu lagi cari, iaitu anak murid Rasulullah SAW. Anak murid Rasulullah SAW, siapa dia? Sahabat lah. Sahabat, mereka anak murid pada Nabi. Mereka anak murid pada Nabi SAW, dan mereka telah pelajari di antaranya, mereka dan belajar dengan Nabi ni, ada yang senior, ada yang muda-muda banding dengan yang awal-awal tu lah. Contohnya Omar, Abu Bakar, Omar, Uthman tu dah senior-senior kan, golongan muhajirin. Tapi ada golongan yang lagi yang kemudian ni datang, yang muda-muda lagi, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana yang lain-lain lah, Anas bin Malik, jadi yang mana yang kemudian tu, yang datang kemudian tu pun ada juga. Jadi yang datang kemudian tu belajar daripada siapa? Dia belajar daripada, ya subhanallah, di live telah diganggu oleh telefon. Jadi isteri pun kata kena beli telefon baru. Sebab apa? Jangan diganggu oleh orang yang call. Jadi terputus sebab itulah. Subhanallah. Ala kulli hal. Jadi kita sambung sikit daripada tadi. Rasanya pada tadi tu cerita tentang cara alat ataupun cara mentafsir. Cara tafsir yang kita sebut tadi, iaitu Quran dengan Quran. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Lepas tu lagi satu lagi, ayat Quran ditafsirkan dengan hadis. Lagi satu lagi, nombor 3, ayat Quran ditafsirkan dengan kata-kata sahabat Rasulullah SAW yang belajar dengan sahabat. Yang keempat, iaitu ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sama kata-kata ulama' yang selepas itu, yang mana biasanya mereka menggunakan bahasa Arab. Jadi itulah lebih kurang alat-alat yang perlu difaham, cara nak mentafsir, dan itu akan digunakan, anda akan lihat pada kitab-kitab tafsir yang mana melakukan perkara seperti itu, dan kita sampaikan insya-Allah apa buahnya sahaja. Jadi anda dah mula tadi sebut cakap-cakap, lepas tu Zaujah datang masuk, dia kata dah end dah rupanya. Sebab ada call tadi. Allah musta'an. Baik. Tadi tentang Quran. Jadi Quran apa maksudnya? Quran dalam kitab ni oleh Syekh Suhaib Hasan, dia kata Quran itu maksudnya bacaan atau qiraah, itu recital. Dan ia adalah dia pada mulanya dia berada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di langit ke-7. Seperti dalam ayat, bal huwa Quran majid fi lauhim mahfuz. Dia adalah Quran yang mulia di Lauhul Mahfuz. Kemudian daripada situ dia turun ke langit 1. Masa bila? Bulan Ramadan.
Ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, iaitu bulan Ramadan yang mana turun padanya Al-Quran. Dan kemudiannya di langit pertama tu turun lagi ke Nabi SAW sikit-sikit ayat tu, bukan sekaligus, sikit-sikit. Tadi sekaligus daripada langit 7 ke langit pertama, kemudiannya langit pertama ke bawah itu sikit-sikit. Dan yang itu dimulanya adalah di bulan Ramadan juga, bulannya bulan Ramadan juga. Dan Lailatul Qadar ya, seperti dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan ia pada Lailatul Qadar. Baik, kemudiannya kita lihat juga bahawa ayat yang pertama atau 5 ayat yang pertama yang turun, 5 ayat pertama yang turun iaitu ketika Nabi SAW di Gua Hira. Itu Nabi SAW masa tu umur 40 tahun dan 7 bulan, ikut bulan Qamariyah. Dan kalau dia turun pada bulan 17 hari bulan Ramadan, 17 hari bulan Ramadan. Ketika itu kalau nak kira tahun kita sekarang ni 610 Masihi. Dan 5 ayat dia itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra bismi rabbikal akram, iqra rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat 5 yang ini. Dan Al-Quran dia ada sifat ataupun dia ada nama-nama lain yang menunjukkan sifat dia. Nama-nama lain, contohnya ada yang namanya dipanggil zikr, maknanya peringatan. Nama az-zikr, Quran juga namanya az-zikr, maknanya peringatan. Jadi terkandung dalamnya peringatan lah untuk kita. Itu maknanya, nama dia memberikan makna. Jadi makna Al-Quran salah satunya nama dia ialah zikr, iaitu peringatan bagi kita. Yang kedua, nama dia lain itu Al-Huda, iaitu petunjuk, hidayah. Yang ketiga An-Nur, iaitu cahaya. Dan lagi satu lagi Al-Furqan, iaitu yang membezakan hak dan batil, yang benar dan dengan yang palsu. Itulah di antara nama-namanya. Dan yang pentingnya dalam Al-Quran ni Allah SWT dah letak macam-macam hidayah dalamnya yang perlu kita belajar, dan Allah dah mudahkan bagi kita untuk belajar. Tahu tak? Allah mudahkan bagi kita. Apa dia kemudahan tu? Walaqad yassarna fil Qur'ani lidzikr fahal min muddakir. Kami telah, Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk ingat. Maka ada tak orang yang nak beringat? Ada tak? Yang inilah tujuan kita belajar ni. Tujuan kita lihat pada nak belajar sikit-sikit tentang ayat-ayat Al-Quran ni sebab apa? Nak beringat lah, nak beringat. Dan ada juga tentang, baik, kita terus kepada tentang macam mana ia dikumpul Al-Quran. Kita ambil masa sedikit untuk tentang macam mana ia dikumpul pada asalnya. Asalnya di zaman Nabi SAW, Nabi bila ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi baca kepada sahabat. Dan sahabat-sahabat ni pula ada di antara mereka yang telah menghafal dan ada yang telah menulis. Nabi SAW dia ada orang yang dipanggil dipanggil scribes ataupun dia punya penulis wahyu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adh bin Jabal, Abu Darda dengan Qais bin Sakan. Jadi ini adalah 7 orang yang paling inilah. Ini yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ada 7 orang nama. Tapi lebih daripada itu pun ada yang menulis. Tapi mereka menulis bukan di atas kertas A4, kertas kajang, kertas apa. Tak, bukan itu.
Masa tu tak ada A4, tak ada apa nama ni, kertas-kertas macam yang kita boleh beli bundle gitu kan, tak ada. Dia guna daun, dia guna pelepah, dia guna batu-batu, mungkin tulang-tulang, tulang yang ada apa tu, yang boleh ada permukaan nak tulis, dia tulis lah. Jadi banyak benda-benda tu yang dia tulis tu berselerak orang kata. Sahabat ini ada pegang, dia ada pegang yang lain apa semua. Dia begitu. Itu zaman Nabi. Nabi masih lagi zaman Nabi tu, bila Nabi terima ayat pertama sehinggalah ke akhir tu pun dalam beberapa bulan sebelum Nabi alaihissalam telah wafat. Jadi maknanya lama lah tu, lama. Jadi bila selama itu turun, Nabi tak sempat nak mengumpulkannya. Tak sempat nak kumpul. Jadi Nabi wafat, kemudian dia masuk pemerintahan ataupun Khalifah Abu Bakar. Mula-mula Khalifah Abu Bakar tak terfikir pun nak kumpulkan jadi satu buku. Tak fikir. Tapi bila perang, mereka terpaksa berperang dengan orang yang murtad. Ketika Nabi meninggal, ramai umat Islam murtad. Ini masalah ni. Ini masalah. Masa tu orang yang munafik apa semua tu mulalah start keluar. Dia kata, sama ada dia tak nak bayar zakat ke, ataupun dia kata dia nabi ke, ada yang macam-macam orang masa tu murtad. Bila murtad, Abu Bakar dia walaupun dia kira lembut lah banding dengan Abu Omar, tak kira dia lawan askar, dia lawan kan. Jadi bila dia lawan tu, sahabat-sahabat yang pergi lawan tu, orang yang hafal Quran ni, siapa dia? Dia orang ni tahu tentang kelebihan jihad, dia orang tahu tentang nak pertahankan agama ni, dia tahu. Jadi dia orang biasa depan-depan ni. Bila nak lawan ni, dia orang kat depan. Jadi dia orang lah yang mati, dia orang lah yang akan mati terbunuh kalau lawan berperang kan. Kalau mati terbunuh. Jadi bila jadi macam tu, Omar pun jadi takut lah. Kata, macam mana ni? Bahaya kan? Keadaan bahaya kalau macam tu. Sebab orang-orang yang hafal Quran ni dah meninggal banyak. Dia pun pergi cakap dengan Abu Bakar. Bila cakap dengan Abu Bakar kata tak mau, takut. Dia tak nak tukar. Tak nak tukar apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW macam tu, dia tak tukar. Jadi mereka ni, satu sahabat ni memang dia tak nak ubah. Benda yang Nabi tak ajar, Nabi tak suruh, dia tak ubah. Benda macam tu. Itu sikap mereka. Tapi bila fikir-fikir balik, Allah buka hati dia bahawa memang ada keperluan untuk menjaga daripada hilang Al-Quran tu, mesti buat. Ni tujuan untuk menjaga agama. Bila tujuan untuk menjaga agama, memelihara Al-Quran yang diperlukan oleh umat, maka Abu Bakar akhirnya dia setuju. Maka dia pun kumpulkan siapa dia guna? Zaid bin Thabit. Suruh Zaid bin Thabit, dia memang hafal Quran, dia kata kumpul semua yang tulisan-tulisan yang kata-kata terselerak apa semua tu, kumpulkan orang yang hafal. Okey, sekarang ada 2 orang yang hafal dengan tulisan. Cek mana satu ada. Dua-dua tu mesti ada. Dua-dua tu mesti ada. Jadi semua masuk dalam Al-Quran. Zaid bin Thabit dipilih sebab apa? Satu, dia hafal Quran. Yang keduanya, dia juga yang hadir ketika Nabi baca kali terakhir di bulan Ramadan terakhir, lagi baca Al-Quran penuh. Masa tu dia tahulah susunannya. Jadi dia dah pun hafal, dia ambil, dia tanya yang lain-lain apa semua tu, jadi dia kumpulkan. Jadi Al-Quran yang ada tu dibuat dari satu nuskah, satu kopi, dia letakkan dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal, benda tu, kitab tu pergi kepada Omar. Omar meninggal,
Hafsah isteri Nabi pula yang simpan. Kemudiannya bila Hafsah dah simpan, ketika tu ada berlaku lagi masalah ketika pemerintahan Uthman. Pemerintahan Uthman pula masalah, dan masa tu dia pun kata masa tu orang, sebab Quran tu dia turun dalam tujuh dialek, sab'at ahruf. Jadi bila 7 dialek ni dia ada berbeza-beza lah cara baca tu. Jadi orang Uthman dia datang, dia kata tak macam ni, sebab ada sahabat lain dia kata aku di Iraq tu orang bergaduh pasal benda ni, baca lain, padahal semua tu daripada Quran tapi baca lain, dia orang tak faham. Jadi orang Uthman pun kata baik, kumpulkan balik, kita buat 7 kopi. Kita buat nuskha baru, salinan, dan kita bagi pada masjid-masjid. Jadi dia buat ketika tu, kumpulkan balik, panggil Zaid bin Thabit, dia pun buat. Dia kumpulkan balik, tulis balik. Dan tulis balik itu ikut Quran yang ada dengan Abu Bakar tu, yang asal daripada Abu Bakar tadi. Ikut, lepas tu dia buat 7 salinan, 1 khalifah simpan, dan 6 lagi diletak di bandar-bandar, di masjid besar, di bandar-bandar besar dalam negara Islam. Jadi kat situlah mereka kumpul, datang tengok cek bacaan dia orang kat situ. Jadi Quran tu tak ubah lah, tak terubah langsung daripada awal sampai ke sekarang, masih lagi terjaga. Itulah Quran yang kita pegang sekarang ni. Tapi adalah tambahan-tambahan sikit-sikit daripada tulisan-tulisan. Sebab dulu Quran tak ada tulisan, tak ada ni, baris-baris tak ada, titik-titik semua tak ada. Dia tak ada dulu. Mat berapa semua sekarang dah ada, dulu tak ada. Jadi adalah dia punya cerita dia tu, terlalu panjang lah untuk ni nak sebutkan. Jadi memadai dengan itu insya-Allah. Jadi ada beberapa fakta sikit kita sebutlah, sikit je, iaitu fakta tentang Al-Quran. Contohnya ada berapa 114 surah dalam Al-Quran, dan jumlah ayat ada 6,236 ayat. Dan ayat-ayat yang pertama yang diturunkan surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Dan ayat yang terakhir diturunkan iaitu ayat kemungkinannya ayat 281, iaitu dalam surah Al-Baqarah, ayat 281 dalam surah Al-Baqarah. Dan Quran, surah-surah Quran dia bagi kepada 2. Satu dipanggil Makki, satu lagi dipanggil Madani. Maknanya satu yang mana diturunkan sebelum Nabi hijrah, itu dipanggil Makki. Ini ayat-ayat Mekah lah, atau surah Mekah. Yang mana lepas hijrah dia panggil Madani, ataupun lepas Madinah. Lepas Nabi, maknanya ayat-ayat Madinah lah, lepas Nabi dipanggil hijrah, lepas Nabi hijrah. Jadi ada 2 jenis. Ada penting nanti kita ceritalah nanti insya-Allah. Baik, dan ada lagi lah beberapa perkara lagi mungkin. Okey, ayat yang paling panjang, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran iaitu ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang ayatul dain. Lepas tu ayat yang paling pendek itu ayat 64 dalam surah Ar-Rahman, itu mudahammatan, satu ayat satu perkataan dia. Lepas tu surah yang paling panjang surah Al-Baqarah, ada 286 ayat. Surah paling pendek surah Al-Kautsar, 3 ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim ada dalam semua surah. Pada semua surah ada kecuali surah Taubah. Dan dia dalam surah An-Naml ayat 30 ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan maka semuanya Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran ada 114, sama dengan jumlah surah. Walaupun satu surah tak ada, tapi dia ada dalam surah An-Naml 2 kali. Jadi 114 sama. Okeylah, itu je lah. Jadi insya-Allah
setakat itulah kita sharing tentang beberapa fakta tentang Al-Quran. InsyaAllah pada esok hari kita akan mula dengan kitab ini. Kitab ini iaitu Mushaf Mufiq, dan kita akan baca surah Al-Fatihah mula-mula. Surah Al-Fatihah dengan bismillah mula-mula, lepas tu ayat-ayat lain dalam Al-Fatihah, dan kemudiannya kita akan anda rasalah mungkin para penonton semua rahimakumullah boleh buat cadangan sama ada nak baca juzuk 30 dulu atau mula daripada surah Al-Baqarah. Jadi sila cadangkan. Sallallahu alaihi Muhammad.